tentang satu tajuk yang ada kaitan dengan hidup kita selepas mati, yang ada kaitan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Surah Sajdah ayat yang ke-6. Muslimin muslimat hafizakumullah, suka saya ingatkan, apabila kita berada di masjid, apabila kita berada di masjidmu, sudah pasti barang tentu tuan-tuan kita akan duduk. Jarang orang ada orang mendengar, dia mendengar sambil berdiri, kecuali tak ada tempat duduk. Nabi SAW pernah duduk bersila macam kita duduk bersila, dipanggil mutarabbi'an. Nabi SAW juga tuan-tuan duduk qurfusah. Nabi memeluk lututnya, memeluk betisnya. Nabi SAW juga pernah duduk ittaka'a, macam tuan-tuan duduk menyandar dekat tiap-tiap dinding-dinding. Tak apa tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kita niat tiga dalam satu. Sudah pasti barang tentunya tuan-tuan niat ni berada di masjid, niat iktikaf. Jangan lupa bila berada di masjid disuruh niat iktikaf, itu dapat pahala yang pertama. Pahala yang kedua tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk bersila mutarabbi'an tadi, bersila mutarabbi'an, ataupun ada ibu-ibu yang tak boleh duduk kat bawah, duduk atas kursi, ataupun ada ayah-ayah kekanda yang duduk atas kursi, tak apa, niatlah duduk menyandar kat kursi itu. Sebab Nabi SAW duduk menyandar ittaka'a. Pernah Nabi duduk menyandar. Dan Nabi juga pernah duduk qurfusah, macam sahabat-sahabat kita, sahabat tabligh, kan dia peluk betisnya. Tuan-tuan, itu cara duduk Nabi SAW. Jadi niat yang ketiga, pagi ni tuan-tuan, kita niat duduk cara Nabi SAW. Akan sampai pada Nabi SAW, selain kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Senang sangat nak buat benda baik, cuma kita kena tahu bagaimana cara nak buat baik tadi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan ni ada orang tanya saya, duduk pun kena ikut cara Nabi ke? Itu namanya sunnah, disebut dalam Syama'il Muhammadiyah. Kita nak duduk macam mana terpulang pada kita, cuma jangan duduk terbaring. Orang Kelantan kata duduk terbaring itu tidur lah. Tidur kalau tak ada orang boleh tidur. Nabi pernah sesuatu, Nabi SAW pernah juga duduk melunjurkan kakinya di dalam masjid. Lalu Al-Imam Al-Baijuri menyatakan bahawa duduk melunjur boleh, tetapi kena pastikan kita cover aurat. Cover aurat, tak ada masalah. Cumanya bimbang kalau fitnah datang ke masjid hanya semata-mata nak tidur. Tuan-tuan ni takut fitnah. Tapi kalau anak-anak kecil kita datang, dia tidur, tak apa, sebab dia kanak-kanak, masih kanak-kanak. Tuan-tuan, Masya Allah. Baiklah tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah sebut dalam surah As-Sajdah yang kita baca setiap pagi Jumaat, yang menunjukkan Allah Subhanahu yang menciptakan, khalaqa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang mengadakan langit dan bumi. Allah cipta langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 masa. Ada ulama kata 6 masa, tempoh 6 masa, wallahu a'lam. Mereka tak tetapkan berapa lama sebab tak tahu. Allah ada sebelum adanya kejadian. Allah Al-Khaliq, selain daripada Allah namanya makhluk. Jadi Allah ada sebelum adanya sesuatu yang dinamakan mungkin. Sesuatu tu ataupun makhluk tu namanya mungkin yang Allah buat. Soalannya tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir, bolehkah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan anak? Betul tak tuan-tuan? Sebab orang Kristian mengatakan bahawa mereka beriman dengan, macam kita kata Tauhid Trinity lah tuan-tuan ni, Trinity. Orang Kristian mengatakan bahawa Allah ni ada 3. Ruhul Kudus, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya anak Nabi Adam, Nabi Isa AS. Yang ketiganya Maryam. Umpamanya macam itu.
Allahu akbar, na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, boleh tak Allah Subhanahu wa taala nak cipta anak? Kalau saya tanya, boleh tak? Boleh. Apa buktinya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ni tuan-tuan kuasanya terlalu hebat. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala tak boleh cipta anak, berarti Allah tu lemah. Namun begitu mustahil Allah nak cipta anak. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas. Kita duk baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah ni tunggal, tidak berbilang, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak ada kosong. Kalau bilangan bermula dengan satu, maka satu, dua, tiga. Umpamanya sahabat kita yang Hindu Buddha, di mana Tuhan dia? Kalau Hindu ada 360, Buddha ada 3, Buddha lagi banyak. Tuan sampaikan sahabat kita, dia ada perayaan Cap Kohmeh, kan dia bakar nak bagi hadiah dekat tuan dia, tuan-tuan. Saya pernah tanya sahabat saya dekat Jalan Ipoh, sambil dah 2-3 kali duduk pergi tanya dia. Rupanya dia bakar nak bagi hadiah dekat Tuhan dia. Saya tanya berapa ramai Tuhan? Dia kata tak ada ingaw. Oh, you tak ingat Tuhan you, macam mana you bagi hadiah? Macam mana mau pantas surat hadiah? Itu keyakinan mereka. Kita tak boleh nak menghina. Bimbang kalau kita menghina mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita menghina sembahan orang lain. Yang penting kita buat analogi mudah supaya mereka faham Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sepatutnya, sewajarnya, sewajibnya semua orang faham, apatah lagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah kata tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta anak. Boleh Allah cipta anak, tapi mustahil Allah cipta anak. Saya sebut di awal tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta perkara yang mungkin. Yang mungkin tu namanya makhluk macam kita hari ini. Macam binatang yang ada, macam pokok tumbuh-tumbuhan yang ada, bukit bukau yang tinggi, semuanya Allah Subhanahu wa taala cipta. Lalu orang agama lain tanya lagi, dah hebat sangat Tuhan yang kamu sembah ni, bolehkah yang kamu sembah ni membina sesuatu ataupun mencipta yang sesuatu yang mana dia tak boleh angkat? Allah tak ada kuasa nak angkat benda yang Allah cipta sendiri. Kalau kita kata, kita jawab dekat mereka tak boleh sebab Allah tak boleh cipta benda yang dia tak boleh angkat, maksudnya kita menafikan kudrat Allah tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh, tapi Allah tak akan cipta. Itu mustahil namanya. Dah Allah cipta, mesti Allah boleh buat. Boleh tuan-tuan. Ini antara dialog yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita. Apabila kita pergi nak dakwah mereka, mereka tanya, mereka akan reverse kita balik. So kita reverse balik mereka. Umpamanya mereka mengatakan bahawa Nabi Isa AS anak Tuhan. Kita tanya mereka, Nabi Isa ni berjalan tak? Dia akan jawab berjalan. Nabi Isa makan tak? Nabi Isa makan. Nabi Isa tidur tak? Nabi Isa tidur. Nabi Isa buang air tak? Nabi Isa buang air. Nabi Isa letih tak? Nabi Isa pun letih. Jadi semua sifat ini adalah sifat-sifat makhluk. Kalau kita tanya mereka balik, kita reverse mereka balik. Kalau Nabi Isa berjalan, maksudnya Nabi Isa sifatnya macam makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak berjalan. Kalau Nabi Isa makan, Nabi Isa ni macam makhluk sebab Allah tak makan. Kalau Nabi Isa tidur dan letih, maka Nabi Isa pun bersifat dengan sifat makhluk sebab Allah tidak dipengaruhi oleh letih dan tidur. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Tuan-tuan, kita kena jelas bab tauhid. Supaya apa? Supaya bila ditanya kita mampu menjawab. Kadang apabila kita ditanya oleh sahabat kita nak pergi dakwah, sahabat kita tanya kita, sahabat kita yang Muslim lah, dia tanya kita balik. Tuan-tuan, dia tanya kita balik. Jadi kita tak mampu nak menjawab. Tuan-tuan, kesian dekat kita. Kita nak dakwah, niat kita nawa itu kita dah baik dah. Cuma cara kita, penyampaian kita tak sampai pada mereka. Allahu akbar. Baiklah tuan-tuan.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan, telah mengadakan, telah menciptakan. Berarti kekuasaan tu tuan-tuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan kuasa kita. Tak sama dengan kuasa kita. Biarlah tuan-tuan pagi ni saya nak mula tentang Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, tuan berpandukan kepada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kitab yang diberi tajuk Al-Fiqhul Akbar. Kitab pertama yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah, Imam mazhab 4, yang menukilkan pengarang kitab ini tuan-tuan. Kitabnya nipis saja, tapi nak belajar betul-betul detail maka masih lama tuan-tuan, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, disebut di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, wasifatuhu kulluha بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا يقدر لا كقدرتنا يرى لا كرؤيتنا يتكلم لا ككلامنا ويسمع لا كسمعنا نحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا حروف ولا آلة والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. Musanniful kitab menyatakan bahawa wasifatuhu kulluha, dan sifat-sifat Allah. Musanniful kitab, tuan-tuan belajar bahasa Arab, tuan-tuan ni kat sini saya difahamkan ada pelajaran bahasa Arab kan? Tuan Haji betul kan? Alhamdulillah. Wasifatuhu menunjukkan jamak ataupun plural, bukan pluralisme atau plural. Banyak sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 20 sifat, bukan hanya 20 sifat. Sebab itulah dalam karangan kitab-kitab tua ataupun kitab kuning yang kita belajar disebut wa min sifatillah, sebahagian daripada sifat Allah. Cuma ulama Jawi ditulis dibuat sifat 20, nak suruh kita mudah faham. Bukan berarti ada hanya 20 sifat Allah. Sebab itulah nama wa min sifatillah, daripada sifat-sifat Allah 20, tapi banyak lagi. Umpamanya tuan-tuan, kita ada kek, sebiji kek. Kita potong separuh pun dah kata sebahagian daripada kek. Kalau potong 1/4 pun sebahagian daripada kek. Kalau potong 6 pun sebahagian daripada sebiji kek. Terpulang pada berapa kita nak potong, tapi tetap sebahagian daripada kek. Contoh paling mudah tuan-tuan ya, Allahu Akbar. Tuan guru kami Syekh Ridauddin membuat analogi mudah. Dia kata berapa banyak nak potong, tetap dia sebahagian daripada kek. Wa min sifatillah, itu kan ulama dulu menyebut bahawa bukan hanya terhad pada 20. Cuma saya sebut sekali lagi, ulama Jawi buat indikatornya supaya kita mudah faham. Yang kita tahunya ada 20 sifat wajib yang kita tahu, ada banyak lagi yang kita tak tahu. Disebut di sini oleh musanniful kitab wasifatuhu kulluha bikhilafin sifatil makhluqin, dan bermula sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan bermula, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kulluha, semuanya berbeza sama sekali dengan sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk pun banyak juga, tapi semua sifat yang ada pada makhluk tak ada pada Allah. Sebab apa? Sifat makhluk ni lemah. Sifat Allah ni tuan-tuan tak boleh nak banding kuatnya, tak boleh nak banding sempurnanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada sifat makhluk tadi supaya makhluk lebih kenal Allah. Sebab itulah disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti siapa yang kenal diri dia, maka dia akan lebih kenal siapa Allah yang dia sembah. Barang siapa yang kenal diri dia, maka dia akan jadi lebih dekat dengan Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala amat dekat dengan kita kalau kita nak dekat dengan Allah. Tapi kenapa ada sahabat kita semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh?
Semakin hari semakin dia tak kenal Allah, sebab dia sengaja tak nak kenal Allah. Ibarat kata kalau kita tahu kelebihan ibadah subuh, solat subuh, kita akan datang berduyun-duyun. Semua orang tahu. Dan ada juga di kalangan yang tak tahu. Yang tahu ni walaupun lemah, ya Allahu Akbar, tak larat nak datang ini. Ada kereta datang kereta, ada motor datang kena motor, berjalan kaki tak larat, motor tak datang juga. Sebab apa? Sebab nak dekat, nak raih kasih sayang Allah. Allah tak ada sifat lemah. Saya sebut tadi tuan-tuan, tak ada sifat lemah pada Allah. Allah tak berjalan, Allah tak makan, tak minum dan sebagainya. Sebab itu sifat makhluk, sifat makhluk yang ada pada makhluk ni tuan-tuan, tak boleh kita nak compare, nak bandingkan sifat Allah. Allahu Akbar. Bihilafi sifatil makhluqin. Tuan-tuan, kita lemah. Kalau Allah tak beri kekuatan pada kita, kita tak boleh sampai ke masjid hari ini. Tak boleh sampai. Ada di kalangan sahabat kita sakit kaki, tapi kuatnya Allah beri kekuatan pada kita, kita boleh sampai. Ada sahabat kita, tuan-tuan, minta maaf kalau saya sebut, kereta 4-5 buah kat rumah, dengar subuh tapi tak boleh sampai ke sini. Ada sahabat kita 4-5 buah motosikal pun tak boleh sampai ke sini. Ada sahabat kita pagi ni kuat, sebelum subuh dah keluar dah nak ride dengan kawan-kawan, tapi tak sampai ke masjid. Na'udzubillah, minta rezeki. Kita doakan sama-sama, kita hadiahkan Al-Fatihah, kita hadiahkan selawat untuk mereka supaya mereka diberikan kekuatan seperti mana Allah berikan kekuatan daripada kita. Baiklah tuan-tuan, ya'lamu la ka'ilmina. Allah tahu tak sama dengan tahunya kita. Ilmu Allah tak ada mula. Allah ni tuan-tuan zat yang wajib ada, wajib al-wujud, wajib ada. Kalau Allah tak ada, saya kata kalau Allah tak ada, sudah pasti alam ni tak akan ada. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan alam ini untuk kita. Allah buat alam ini untuk kita, tuan-tuan. Semasa Allah Subhanahu wa ta'ala buat alam, buat langit dan bumi, khalaqas samawati wal ard. Allah sebut dulu, Allah cipta langit. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Allah cipta langit? Sebab langit, kita dongak ke atas, kita nampak langit, dan kita selalu melihat ke atas. Tengok langit, nampak langit, tapi sebenarnya langit kita tak tahu. Ni kita dah siang hari, besoknya kita nampak langit seseorang berwarna biru, walaupun itu bukan warna langit sebenar. Kalau waktu malam-malam tadi kita nampak langit gelap warna hitam, tak, itu pun juga bukan warna langit. Tapi kita dulu tengok ke langit. Sebelum Allah cipta langit dan bumi, belum ada makhluk lain. Allah sebut dalam surah Sajdah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah SWT mencipta langit dan bumi, belum ada malaikat lagi. Selepas Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, benda itu dah ada dalam ilmu Allah tanpa perlu dirancang. Kalau kita nak plan sesuatu, nak buat sesuatu, kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh buat, kita tak boleh nak bina sesuatu. Umpama kita nak bina Masjid Bukit Indah, ada engineering, ada arkiteknya, ada tukang pancur semennya, ada tukang yang letak bumbunya, letak tiangnya, macam-macam. Itu ilmu yang kita ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tak perlu pada ilmu itu, sebab Allah memang sediakan dari azal, dah memang Allah ada ilmu. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala cipta langit dengan bumi, belum ada malaikat, belum ada makhluk lain. Selepas siap langit dan bumi Allah buat, maka Allah cipta malaikat. Semua ada dalam peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ilmunya tuan-tuan berkaitan dengan sifat salabiyah Allah. Nafsiyah Allah wujud, salabiyah yang nak menafikan kekurangan Allah. Ilmu Allah ni qadim. Ilmu Allah ni tuan-tuan, saya ringkas ya tuan-tuan ni, sebab saya yakin tuan-tuan dah ada pengalaman tentang ilmu ini. Qadim, tak ada mula. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah tak berhajat pada orang lain. Maksudnya ilmu Allah ni tak ada mula. Allah cipta langit dan bumi bila? Kita tak boleh nak letakkan tarikh tuan-tuan. Walaupun saintis mengatakan bahawa bumi ini berjuta tahun lepas ada, adakah ketepatan itu tepat seperti mana ilmu Allah? Wallahu a'lam. Bahkan ada saintis yang mengatakan sebelum adanya manusia dah ada makhluk lain. Wallahu a'lam tuan-tuan. Yang pasti Allah cipta makhluk yang nama malaikat dan jin ni sebelum Allah cipta Adam. Dah ada makhluk yang nama malaikat dan jin. Itu juga dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada saintis yang mengatakan sebelum manusia dihantar ke bumi dah ada makhluk lain. Wallahu a'lam, betul tak betul? Bagi saya, minta maaf, ini pandangan peribadi saya. Kita tak tahu bila Nabi Adam Allah Subhanahu wa ta'ala cipta. Walaupun kita tahu Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun, melepasi sepadan umur kita. Nabi Nuh 950 tahun, kita tahu ke Nabi Nuh lahir bila? Tak tahu. Apatah umur Nabi Adam, kita tak tahu Allah cipta Nabi Adam bila. Tiba-tiba saintis barat mengatakan dinosaur umurnya 1,000,000 tahun contoh. So seseolah dinosaur ni lebih awal daripada Nabi Adam. Betul tak tuan-tuan? So itu analogi yang dibuat oleh manusia. Adakah analogi yang dibuat manusia bertepatan dengan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala cipta tadi? Sekadar kalau kita nak letakkan tarikh dinosaur 1,000,000 tahun sudah pasti dinosaur tu lebih berusia daripada Nabi Adam. Saya rasa kurang tepat dan kurang jujur dengan ilmu yang kita ada. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tarikh sebenar Nabi Adam Allah cipta bila. Betul tuan-tuan, contohnya mak ayah kita mati umur 60 tahun, tapi 60 tahun tu dia lahir bila? Atuk kita tuan-tuan lahir bila? Tak, katalah umur atuk kita tahun 1910. Atuk kita, dia mati umur dia 70 tahun. Kalau kita nak kata kita dulu daripada atuk kita sebab kita hidup sampai 80 tahun, salah. Sebab atuk kita lahir dulu. Betul tak tuan-tuan? Analogi mudah. Jadi adakah Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebelum Allah Subhanahu, selepas Allah Subhanahu mencipta makhluk yang ada di bumi yang namanya dinosaur? Contohlah tuan-tuan ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan kajian barat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita terpengaruh dengan kajian barat. Allahu Akbar. Disebut di sini ya'lamu la ka'ilmina. Allah Subhanahu wa ta'ala, musanniful kitab menggunakan fi'lul mudhari' tufidul istimrar. Kalau kita belajar bahasa Arab, ilmu Allah tak bermula dan sentiasa ada dan tak akan tamat. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya terlampau-lampau. Dan musanniful kitab menyebut la ka'ilmina, ilmu Allah tak sama dengan ilmu kita makhluk. Ilmu kita nak ada, kita kena belajar, kena cari dan kena belajar. Dan ilmu kita juga tak sama levelnya. Ada yang hebat, ada yang terlalu hebat, ada yang tak ada ilmu. Itu pangkat kategori ilmu kita. Ada yang tahu ilmu agama, ada yang tahu ilmu sains, ada yang tahu macam-macam ilmu yang kita ada. Disebut di sini ya'lamu, maksud Allah semua tahu semua ilmu.
Beza kita, kalau kita pandai agama, mungkin kita pandai agama sikit, kita pandai, mungkin kita mahir agama, mungkin kita juga mahir engineering, tapi kita tak akan mahir semua ilmu. Ilmu biologi, ilmu psikologi contohnya, ada orang mahir, ada orang tak mahir. Itu dah berlaku perbezaan. Ilmu Allah tanpa dipelajari dan tak akan hilang selama-lamanya. Berbeza dengan ilmu makhluk, la ka'ilmina, kita kena belajar, kita kena tutup, kita kena mencari dan makan masa bila kita nak belajar. Allah tak terkait dengan masa dan Allah tak terikat dengan masa. Dan satu lagi, musanniful kitab di sini menggunakan la ka'ilmina, ilmina tu tuan-tuan dengan fi'lul madhi, bermaksud ada tempoh tamatnya. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan, ilmu kita bila kita mati tak ada dah pada kita. Ilmu kita bila kita meninggal dunia tak ada dah pada kita. Habis, tamat dah. Bila kita mati, ilmu kita tak ada pada kita. Tapi bila kita share dengan orang lain, ilmu kita dapat manfaat pada orang lain. Allahu Akbar. Tuan-tuan, disebut di sini oleh musanniful kitab, memberi pengajaran kepada kita. Ilmu kita ni kita kena share. Walaupun sedikit kita kena share. Ataupun sharing is caring. Kenapa nak share? Sebab kita prihatin, kita sayang pada orang lain. Nabi sebut dalam hadis, memberi nasihat pada kita, idza mata ibnu adam inqata'a anhu amal illa min thalath. Apabila matinya ada tuan-tuan Nabi sebut, maka terputuslah hubungannya dengan dunia. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyatun, Nabi sebut sedekah jariah yang sentiasa mengalir. Jariah, kenapa sebut jariah? Sebab pahala sedekah tadi sentiasa berjalan, berlaku. Atau ilmu yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat. Contohnya, simple mudah tadi tuan-tuan sebut, bila kita duduk, kita niat ikut sunnah Nabi. Kita niat ikut sunnah Nabi sampai pada Nabi SAW. Mudah. Nanti kita balik kat rumah, anak kita tengok TV, buka Al-Hijrah, anak kita duduk di sini, kita cakap niat ikut sunnah Nabi, sebab dia tengok rancangan yang baik-baik, dapat pahala ikut sunnah Nabi SAW. Ataupun dia menyandar, dia membaca, menyandar, dia duduk atas kursi tuan-tuan ni tersebut, niatlah ikut sunnah Nabi sambil baca, dia dapat ilmu, dan dia dapat ilmu sambil duduk ikut sunnah Nabi. Mudah, simple tuan-tuan. Ataupun kita ajar sekali-sekala, dia duduk secara kosong, iaitu memeluk betisnya, pun dapat ikut sunnah Nabi. Mudah tuan-tuan. So kita kongsikan dengan anak kita ilmu yang bermanfaat nanti tuan-tuan. Awaladun salihun yad'u lah. Jadi kita kena besar betul-betul ke anak kita. Pesan ke anak kita, kena cari ilmu yang bermanfaat. Bila dapat ilmu yang share dengan orang lain, ialah sekali tolong doakan kepada ayah dan ibu, sebab ayah dan ibu akan mati. Pesan kepada anak kita, belajar ilmu agama. Di samping belajar ilmu tentang dunia, belajar tentang ilmu agama. Supaya apa? Supaya bila kita mati nanti tuan-tuan, anak kita yang imamkan solat jenazah kita. Jangan kita duduk lepas dekat imam, dekat Bilal saja. Itulah penghormatan terbesar bagi seorang ayah dan seorang ibu, bila anak dia boleh memimpin solat untuk hantar dia ke kuburan nanti. Bila sebut tentang doa ni, tak semestinya doa Allah maghfirli wa liwalidayya saja tuan-tuan. Anak-anak kita berselawat, dia kongsikan pada selawat yang kita pun kita dapat juga dalam kubur nanti. Anak kita doa yang warid daripada Nabi SAW, ataupun doa sendiri-sendiri pun minta dia kongsi pahalanya dengan kita. Kita masih lagi dapat pahala yang sama. Contohnya tuan-tuan ni, saya nak share dengan tuan-tuan satu doa.
Dia diajak oleh Nabi SAW kepada Abu Umamah ataupun Abu Umamah. Abu Umamah ni tuan-tuan, dia orang susah, jadi dia banyak berhutang. Dia banyak berhutang dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu Abu Umamah ni dia tak tahu bila dia boleh bayar, sebab ilmu dia terhad. Tapi dia dah cuba dah. Ini ada kaitan dengan ilmu, tuan-tuan. Lalu Abu Umamah ni tuan-tuan duduk dan masuk ke masjid, lebih awal daripada orang lain. Ubah Nabi SAW sepintu dengan Masjid An-Nabawi. Lalu setelah masuk, Nabi SAW menyapa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, apa yang kamu sedang buat? Nabi menyapa sahabat dia nama Abu Umamah. Lalu tuan-tuan saya nak didikkan, tuan-tuan ringkaskan, Abu Umamah jawab, Rasulullah, aku tu sedang risau sebab aku ni banyak berhutang. Banyak saya berhutang, aku sedih wahai Rasulullah. Rasulullah tahu sebab dia tengok wajah Abu Umamah pun dalam keadaan besar, gelisah. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, nak tak kalau aku ajarkan kepada kamu satu doa, yang mana doa ni kalau kamu amalkan pada waktu subuh dan pada waktu petang, dalam hari ini waktu subuh, tuan-tuan, kamu akan dileraikan daripada segala kegusaran, daripada rasa sedih, daripada gundah gulana. Abu Umamah kata, nak sangat-sangat wahai Rasulullah. Tuan-tuan sahabat Nabi, bila Nabi sedang nak beri nasihat, mereka terima, tuan-tuan beria-ria nak terima dan mereka akan simpan. Tuan-tuan, bunyi doanya dari sini kita selalu doa, jangan tinggal tuan-tuan ni. Ulama kata kita baca dah 10 kali lepas subuh dan 10 kali mahasiswa. Paling tidak pun kita baca 1 kali. Ini isi doa. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubuthi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati tayn wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati tayn wa qahri rijal. Allah Akbar. Tuan-tuan, Abu Umamah bila dapat, tuan-tuan selalu amal. Selalu amal doa ni. Dia tak pernah tinggal doa ni. Amal pagi. Tuan-tuan, selang beberapa ketiga, Abu Umamah datang jumpa lagi Nabi SAW. Dia sebut, semenjak aku amalkan doa ni, aku dah boleh menyelesaikan hutang dan hidup aku tak gelisah seperti dulu lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hadis ni tentang doa ni, tuan-tuan, minal hammi wal hazan, kesedihan, kegusaran. Kadang-kadang kita fikir banyak sangat, fikir tentang macam-macam, tuan-tuan. Allah tenangkan kita, Allah tenangkan kita. Dan kita juga nak mengelakkan minal ajzi wal kasal, daripada lemah, tuan-tuan, supaya Allah kuatkan tubuh badan fizikal kita. Al-kasal, sifat malas. Jubni wal bukhl, kadang-kadang ada duit tapi berkira. Bukan tak boleh berkira, kena berkira-kira, tapi jangan terlalu berkira-kira. Kita nak supaya kita bila ada rezeki lebih, kita beri lebih. Bila ada rezeki lebih, kita beri lebih. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis ini, sebenarnya akan kita daripada sifat kikir kita. Wa na'udzubika min ghalabati dain. Kita nak elak diri kita, keluarga kita daripada terbelenggu dengan hutang. Tuan-tuan sekarang boleh kata ramai kali kita berhutang. Sama ada berhutang dengan kawan-kawan, paling tidak pun berhutang dengan bank. Kan, tuan-tuan kan? Jadi kita nak supaya kita dapat selesaikan hutang kita tu dengan cepat. Wa qahri rijal, kata, daripada kita rasa dipaksa dan dipaksa oleh orang yang tak perlu kepada kita. Kadang-kadang orang datang minta hutang, rasa kita kan bila nak bayar, besar kita kata contohlah. Ataupun ada orang yang nak buat jahat pada kita pun kita rasa resah. Jadi bila kita dah baca doa ni, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan kita, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan.
Yaqdiru la qudratina. Allah ni mampu berkuasa, tidak seperti kekuatan dan kemampuan kita. Kita nak ada kudrat, ada kemampuan, kita kena makan macam-macam makanan, kita kena elak macam-macam makanan. Bila umur 40-50 ni kita, kalau dulu kita ambil je makanan kan, umur 20-30 makan je makanan. Sebab apa? Sebab kita nak simpan tenaga. Bila umur 40-50, kalau dulu kita dah ambil makanan, sekarang kita kena kurangkan pula makanan. Kenapa? Kalau dulu makanan merupakan sumber tenaga pada kita, tapi umur 40, 50, 60, 70 kurang pula makan. Kurang pula makan kata. Kalau dulu kita makan untuk tenaga, sekarang ni kita makan untuk kesihatan. Umur 40, 50 macam-macam penyakit dah. Sebab apa? Sebab nak jaga itu pada kita, supaya kita boleh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak salah nak makan, tapi makanlah makanan halal tayyib. Nabi SAW ajar bila kita makan buah, tuan-tuan, bila kita makan buah, kita ambil dengan 3 jari. Makan buah kita ambil dengan 3 jari. Ambil 3 jari bagi kita makan. Kita disunatkan kita isap jari kita. Yang pertama ni isap jari mana? Jari telunjuk, jari hantu dan ibu jari. 3 kali kita jilat. Kita isap, isap dan jilat 3 jari. Habis usap kita makan nasi macam mana? Tak ada masalah, makan nasi pun boleh jilat ke 5 jari ni. Tapi yang pertama nak jilat jari mana? Jari telunjuk, second jari hantu, third ibu jari. Yang kelima, yang keempat dan kelima boleh pilih, jari manis ataupun jari kelingking. Cara nak jilat tuan saya tunjuk ni tuan-tuan, bukan kita jilat masuk semua ni. Ni kita jilat hanya ruas depan. Ruas depan, jangan jilat semua pula. Tuan-tuan jangan malu sebab ini sunnah Nabi. Kalau kita makan dalam majlis, kalau kita isap jadi kita malu tuan-tuan, maksudnya kita dah tak buat sunnah Nabi. Bahkan kita rasa jijik dengan sunnah Nabi, berdosa tu tuan-tuan. Berdosa tu kalau kita rasa jijik dengan sunnah Nabi. Sebab Nabi hisap jari dia. Nabi hisap jari dia. Okay, cara nak hisap tuan-tuan, kita letak sini sikit je, ujung jari depan ni 3 kali. Lepas tu second, third, jari depan sahaja. Lepas tu fourth dan fifth kita ikutlah. Jadi kelingking dulu ke ataupun jari mani tuan-tuan ni. Okey, satu lagi tuan-tuan, bila ada kuah dalam pinggang kita, ni amalan para ulama tuan-tuan. Nabi sebut, kita ambil jadi telunjuk kita. Kalau kita ada jadi telunjuk, katalah dalam pinggang kita ada kuah lagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab supaya tak berlaku pembaliran. Kita buat dengan tangan kita macam ni, tolak sikit ke depan, kita isap juga. Supaya apa? Supaya tak berlaku pembaliran. Nabi sebut dalam hadis, ada dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, annakum la tadrun ayyuhul barakah. Nabi kata, kadang-kadang bila kita ada kenduri tuan-tuan, kita nampak berlaku banyak pembaziran. Nasi belum habis dalam pinggang, kita dah selesai makan. Kalau boleh tuan-tuan, setiap biji nasi adalah untuk kita habiskan. Kita ambil sekadar apa yang kita nak makan. Kalau ada lagi kuah tu kita ambil dan tunjuk, kita buat macam ni, tolak ke depan, hisap. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan malu tuan-tuan. Walaupun kita makan dekat hotel sekalipun tuan-tuan, ada garpu, ada sudu, ada pisau pemotong, kita buatlah sunnah Nabi. Tak memalukan pun tuan-tuan. Alhamdulillah. Carilah kat mana-mana sikit boleh basuh tangan. Ada orang kata malu lah makan macam tu. Kadang-kadang bila kita jilat jari tuan-tuan ya, orang kata macam makan tak cukup lah pula. Bukan tak cukup, kita nak amal sunnah Nabi. Sunnah ni tuan-tuan banyak yang dah orang tinggal. Banyak, ramai sangat orang tinggal. Sebab apa? Sebab tak dipraktiskan ilmu ni tuan-tuan ni. Walaupun kita makan dengan niat kita nak tambah tenaga kita, dalam masa yang sama tuan-tuan kita nak amalkan sunnah. Tuan-tuan, banyak benda dalam hidup kita ni, kita bila kita ramal, kita kaitkan dengan Nabi SAW, kita akan dapat pahala 2 dalam 1, 3 dalam 1, 4 dalam 1 tuan-tuan. Pahala yang berganda-ganda. Tetapi
Tapi bila kita tak tahu, kita makan, kita baca bismillah, alhamdulillah, dah dapat ada pahala. Cumanya kita nak kayakan makanan tadi, nak dapatkan pahala sunnah. Baiklah tuan-tuan. Dan kekudratina maksudnya kudrat Allah tak akan berakhir. Berbeza dengan kudrat makhluk. Bila kita mati tersebut, bila kita mati tak ada dah kuasa kita. Kalau kita dulu kita bina badan kita berketul-ketul, bila masuk dalam kubur tak jadi berketul dah. Habis tenaga dah. Orang tak sebut dah Mike Tyson, orang tak sebut dah Muhammad Ali, orang paling kuat. Dah masih dihidup dulu betul dah dia bertinju hebat. Tapi bila dah mati tuan-tuan, apa orang tak sebut dah orang paling kuat dia tuan-tuan dah mati, tak ada tenaga dah dia. Tak ada tenaga dah. Allahuakbar. Baiklah tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar ini. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini tuan-tuan manfaat untuk kita semua. Yang pertama, sebagai pengajarannya tuan-tuan, bila kita kenal Allah, maka kita lebih sayang pada Allah dan kita lebih berhajat pada Allah. Yang keduanya, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Jadi apabila kita berdakwah, kita kena tunjukkan bahawa sifat Allah ni terlalu hebat sampaikan tak boleh nak kita letakkan pengukurnya. Yang ketiganya, bila kita berdepan, bila kita berdakwah kepada non-Muslim, kita kena tunjukkan bahawa kita ada ilmu. Kita tak boleh berhujah tanpa kita ada ilmu. Dan kita kena ada ilmu. Dan ilmunya tuan-tuan, ilmunya mudah sangat bagi saya, kita guna ilmu reverse psychology supaya mereka lebih dekat dengan kita. Inilah cara yang biasa saya guna bila saya bersahabat dengan orang Muslim. Yang keempat, kita kena yakin apa sahaja yang kita buat ni, kita nak pahala. Jadi apabila kita nak tahu pahala kita, kita kena beramal dengan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah tu daripada kekurangan saya sendiri. Tadi amalan doa tadi insya-Allah saya ijazahkan kepada tuan-tuan, boleh beramal insya-Allah. Tuan-tuan, sama-sama lah kita doa supaya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Kalau tuan-tuan tengok saya tak ada, tuan-tuan tolong cari saya ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita duduk hari ni, kita niatlah, kita belajar hari ni, kita nak kongsi pahala kita duduk hari ni, mendengar hari ni, iktikaf hari ni dengan mak ayah kita yang mungkin dah meninggal dunia ataupun kalau masih ada, kita doakan supaya mak dan ayah kita hidupnya sihat dan sentiasa dalam barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.